أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Anak kita qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Maka baginya bagi sifat sama tiga ta'alluq, tiga hubungan, tiga berkaitan dengan perkara yang lain daripada adanya pada zat. Sifat sama dia ada hubungan, dia ada pada zat, tu satu hubungan. Hubungan tu dia tak panggil ta'alluq pada istilah. Bila dia ada pada zat, dia ada hubungan dengan satu perkara hak lain pula, lain pada hak tu. Itu nama dia ta'alluq. Misalnya qudrat, dia ada hubungan dengan mungkin. Dia mengadakan mungkin, dia meniadakan mungkin. Itu nama dia ta'alluq. Sifat sama dia ada pada zat, lepas tu dia ada hubungan dengan lain daripada tu. Dia ada hubungan dengan makhluk ni, dia ada hubungan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada hubungan. Itu nama dia ta'alluq. Maka kalau kira hubungan sifat sama ni, dia ada tiga hubungan dia. Satunya ta'alluq tanjizi qadim, dengan makna sudah berlaku dan lulus mendengar sedia kala. Bila kata tanjiz, telah berlaku, telah jadi dah, telah berlaku sedia kala Allah dengar, yakni Allah telah dengar sedia kala dengan sifat samuk dia. Mendengar sedia kala akan benda, akan perkara yang sedia adanya. Benda ada sedia kala, dia dengar sedia kala, sebab dia ta'alluq dengan benda ada. Benda ada sedia kala, dia ada hubungan dengan benda ada sedia kala, tu panggil ta'alluq. Dengan makna hubungan dia dengar. Perkara ada sedia kala, dia dengar sedia kala. Apa perkara hak ada sedia kala? Iaitu zatnya ta'ala dan sifat ma'ani baginya, bagi Allah ta'ala. Sehingga samuk sendiri pun, sifat samuk pun sifat bahasa ada sedia kala juga. Samuk dengan zat, samuk dengan sifat ma'ani, samuk dengan sifat samuk sendiri. Keduanya ta'alluq suluhi qadim, dengan makna patut dan padan, yakni boleh sedia kala bagi mendengar. Dia boleh dengar sedia kala, akan mungkin, yakni akan makhluk pada masa adanya
pada masa ada mungkin. Makhluk ni belum daripada ada boleh Allah nak dengar sedia kala pada masa ada dia. Kita belum daripada ada kita, Allah boleh nak dengar kita pada masa ada. Boleh tu sedia kala. Sebab sifat samuk sedia kala, tentu boleh sedia kala. Boleh sedia kala tu bukan dengar sedia kala, boleh. Boleh tu nama dia suluhi qadim, nama dia. Hak ni takluk dia panggil takluk bil quwwah. Dia tak panggil takluk sungguh, kira-kira je. Hubungan sifat samuk dengan kita ni, hubungan dia kalau kira boleh dia nak dengar kita pada masa hari ada kita. Ketiganya ta'alluq tanjizi hadis, dengan makna baru berlaku mendengar akan benda-benda mungkin yang baru adanya, mendengar pada ketika adanya. Kita bila kita ada sungguh berlaku ada sungguh, Allah dengar pada masa ada kita. Nama dia baru dengar. Baru dengar tu nama tanjizi hadis, nama dia. Tiga tu hubungan sifat sama dengan muta'allaq dia. Muta'allaq dia benda ada. Pendeknya wajib kita i'tikad kalau ada sedia kala Allah dengar sedia kala. Kalau baru ada Allah baru dengar. Belum daripada ada perkara baru ada, boleh Allah nak dengar. Boleh dengar pada masa ada dia, boleh tu bila sedia kala. Tu tiga. Boleh sedia kala nama suluhi qadim. Telah berlaku dengar sedia kala, letak nama dinamo pada istilah nama tanjizi qadim. Baru dengar tu nama dia tanjizi hadis. Percaman tepat alamat tanda kata dia Allah bersifat dengan samuk itu ialah kita fikir. Dalil aklinya kita fikirnya kalau tak bersifat dengan dia dengan samuk, tentu dia tuli. Kaedah dia begitu dah. Kalau hak bersifat dengan dengar, sifat dengan tuli, kalau dia tak dengar tuli. Tuli tu maka kekurangan. Tuli tu satu sifat kurang. Maka kalau kurang di Tuhan, maka bohong. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau tuli itu kekurangan. Kekurangan mustahil di atas Allah. Lagi pula membawa kepada lemah. Kalau tuli menunjuk di atas lemah. Allah bukan kuasa, Allah lemah. Sebab tu boleh buat dalil kata dengan langit bumi. Alam ini jadi dalil kata Allah itu bersifat dengan sama. Di langit bumi, di bulan bintang ni. Kok mana, tahun mana? Tahunnya kalau Allah tak sifat dengan sama, dia tuli. Bila dia tuli lemah. Bila lemah tak boleh buat langit bumi. Itu cara fikir. Bila langit bumi ada, tentu dia tak lemah. Bila dia tak lemah, tentulah dia bersifat dengan sama. Lemah kok mana? Membawa pada lemah daripada menjadi akan mungkin. Dia buat langit bumi, tak boleh buat langit bumi kalau dia buta, kalau dia tuli. Sebab kerana yang lemah daripada nak tolak penyakit diri sendiri itu, tentulah sangat lemah nak mengadakan apa-apa mungkin. Kerana terlebih berat dan payah. Itu jalan
cara fikirnya lemah kalau dia tuli. Sebab apa? Sebab tuli tu satu kekurangan, satu penyakit yang menunjuk di atas orang bersifat dengan penyakit tu kurang, tak sempurna. Itu dia panggil kekurangan. Bila tuli kekurangan, bila kekurangan ada pada dia, dia tak kuasa nak menghilangkan kekurangan, mana dia lemah. Dia tuli, dia nak tolak tuli daripada dia tak boleh. Bila nak tolak tuli daripada dia tak boleh, nak mengadakan perkara hak tak ada, nak ada benda hak tak ada, nak mengadakan mungkin kau sangat lagi lah. Kerana benda ni benda tak ada nak buat ada. Benda hak ada dia nak tolak, nak hilang tu tak boleh. Nak mengada benda hak tak ada lagi kau sangat tak boleh. Itu dia kaedah akal, tolak benda hak ada dengan buat benda hak tak ada ada, dia berat tolak berat buat ada. Sebab apa? Hak tak ada buat ada tu kena kerja pakai tenaga banyak. Kalau hak ada nak tolak, nak buat hak tu lebih ringan, lebih mudah. Supaya kita mudah je gini, suruh kerak kayu dengan suruh buat kayu, ataupun suruh tolak kayu hak duk di atas rumah we jatuh dengan suruh ambil kayu hak di bawah wak naik. Mana berat dua tu? Hak duk di atas tolak we jatuh, lepas tu hak duk bawah heret wak naik. Dia kena ringih hak tolak lah. Sebab tu kalau barang berat dia buat kereta tolak, dia mudah ringih tolak, panggil mudah. Oleh itu bila dah Allah Subhanahu wa taala dia tak boleh tolak penyakit diri dia, dia sendiri ada kekurangan tak boleh nak menghilang, pas nak pergi buat hak lain kau sangat lagi lah. Supaya kita sendiri malas semaya, lepas tu nak ajak orang mari semaya, bangun semaya tahajud, aku tak gerak, aku tak bangun, pas nak buat aku mana, nak buat orang. Kita sendiri nak buat diri kita tak boleh, nak buat orang lain kau sangat lagi. Sebab kita sendiri ni, kita sendiri dah mudahlah kita nak paksa diri kita. Orang lain payah kena berkecek lagi, pas nak ambil hati, nak kena dengan hati perasaan dia payah. Begitu lebih kurang. Oleh itu bila Allah tuli, tentulah dia lemah. Dia lemah. Saat lemah dia nak tolak kekurangan dia. Itu menunjuk kata dia lemah. Bila lemah tu hak lain pun lemah sama. Kalau kuasa dia boleh buat penyakit diri dia. Bila dia boleh buat penyakit diri dia, itu makna dia sempurna, dia kuasa. Kalau begitu mungkin tidak ada. Bila dia tak boleh buat mungkin tak ada, maka bohong. Apa tu kita tu orang tuli boleh kerja tu, orang buta boleh kerja. Ada pun kita yang tuli dan buta dan bisu boleh bekerja itu, maka tidak diheran. Hak tu tak heran, tak apa, kerana Tuhan yang menggerakkan dia. Kerana Tuhan bukan kita boleh buat semua. Penyakit ada pada kita pun bukan kita. Berlaku satu perkara bukan kita guna qudrat Allah Subhanahu wa taala bagi. Kalau Allah tak izin tak jadi. Kita buat semua tu dengan qudrat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kejaplah kata ada samuk padanya taala, dan kejap pula tak tulinya taala.
Ini aliran pada aliran almarhum ayah dia yang dia ambil pada nak berkemah dalil akli. Tajuk sifat samuk basar kalam ni. Kalau kita belajar dalam kitab Arab, dalil bagi samuk basar kalam ni, dalil akli dia tak kuat. Dia pakai berdalil naqli. Kita kena ikut Al-Quran, kena ikut hadis. Hadis royak, dia wahwa sami'ul basir, dia sangat mendengar dan sangat melihat. Kita terimalah Al-Quran, kita wajib terima dah Quran. Dalil akli dia ni mari duk lek belakang, duk nombor 2, tak kuat. Sebab apa? Sebab apa kata Zat ni, orang tuli tak mesti kata dia tak boleh buat. Mungkin dia tak boleh buat benda. Tuli boleh buat sebab dia buat ni dengan sifat qudrat, buat dengan sifat ilmu, boleh. Tuli pun tak apa. Tak ada halangan. Lepas tu nak fikir lagu mana? Tu kata tak kuat lah. Fikir kok kata tuli tu kekurangan je. Kurang tak lazim. Kalau balah tak lazim daripada tuli di kita kurang, boleh jadi tuli di Tuhan tu sempurna. Kalau orang balah, cara balah bukan kata kita nak menyabik, cara balah. Jadi kita nak tolak dia tu tak gagah. Okey. Tak mati, dalil tak mati panggil, tak kuat. Lepas tu nak kuat lagi mana? Dia tuli. Bila tuli makna dia tu ada kekurangan, pas dia nak tolak kekurangan tak kuasa, makna dia lemah nak buat hak lain lagu mana. Tu kita mati kukuk situ. Jadi nampak kuat juga. Boleh kira nampak tu. Dia boleh mati sikit. Kalau pergi jalan tu boleh mati. Betul tak sepenuh. Betul tak sepenuh. Bila tak sepenuh makna dia ada kurang. Bila ada kurang dia nak buat kurang dia tak kuasa, jadi lemah. Tu timbul lemah. Bila lemah langit bumi tak ada, tu jadi kuat lah. Bahasan sifat basar. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu basar, yakni pelihat. Sifat yang dapat lihat dengan dia, tu maksud pelihat. Kalau bahasa Melayu kita, orang petani Kedah, Kelantan ni, pelihat tu dia guna sifat. Dan juga ada setengah pelihat masuk for tu guna orang sendiri. Orang sendiri tu dia panggil pelihat juga, tuan sendiri. Orang hak tengok barang, kita duk tengok barang, nama kita pelihat. Supaya kata pemain bola. Orang hak juru main bola tu penggali, orang juru gali lubang tu pegali. Dia masuk po tu, di dalam bahasa Melayu ada masuk di atas zat, dia panggil jadi isim fa'il. Pegali, pemain, penyembuh, orang tu ada masuk po, masuk di atas alat. Po tu kena di atas alat. Pegorak, penyodok, pemukul, tu alat buat pukul. Dan ada masuk tu masuk di atas sifat. Tu orang Melayu kita bertani, iaitu sifat pencenderaan yang 5. Kita ni Allah bubuh, alhamdulillah, orang biasa Allah beri 5 sifat pendapat. 5 Tuhan bubuh di kita. Kita nak tahu bau busuk ke bau sedap, Allah bubuh sifat di hidung kita, boleh kita cium. Bila kita cium bau, nak boleh bau tu kerana Allah taruh satu sifat pendapat di situ, nama pencenderaan. Tu orang Melayu panggil pecium. Satu sifat yang boleh cium dengan dia, boleh bau dengan dia. Bila kita nak tahu benda ni masin ke pedas ke, kita kecap dengan lidah, boleh rasa. Kita kecap boleh rasa tu sebab Allah bubuh sifat pekecap di lidah kita, boleh rasa. Orang Melayu tani panggil pekecap. Kita sendiri pun kat bahasa Melayu panggil pekecap, orang juga kecap tu. Dan Allah bubuh di telinga.
nama pendengar, boleh kita dengar dengan dia. Allah bubuh di mata, nama pelihat, boleh melihat dengan dia. Allah bubuh di kulit-kulit, penyentuh, boleh kita sentuh, boleh kita rasa dengan dia. Penyentuh ataupun perasa, boleh kita nak rasa. Itulah pada ambil tu terjemah masuk huruf fa, kata pelihat, pendengar. Walaupun masuk fa tu ada menunjuk di atas zat, ada menunjuk di atas sifat. Tapi sini tajuk kita tajuk sifat, dok cara sifat ma'ani. Kita pergi masuk apanya zatnya. Tak kena pergi kecek tajuk zat. Apa lihat lama faham kata zat. Faham apa dok cara sifat dah. Sifat ma'ani. 7, satu daripadanya sifat basar. Iaitu nama bagi satu perkara, yakni satu sifat yang ada ia perkara pada zatnya ta'ala. Satu sifat yang ada pada zat, maka pasal itulah, kerana itulah, kerana ada sifat ni dia Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab ada sifat ni Allah melihat. Dia melihat, yakni dia nampak. Melihat dengan makna nyata. Itu panggil melihat. Melihat dengan makna nyata tu dia panggil nampak tu. Nampak. Sekalian perkara yang ada. Dengan sebab ada tu dia nampak, dia lihat semua perkara hak ada. Makna melihat tu ta'alluq bagi basar. Perkara hak ada tu nama muta'allaq bagi sifat basar. Benda-benda hak basar bertakluk, benda-benda hak basar melihat. Maka sama ada yang berwarna, perkara hak ada tu benda berwarna ke atau tidak, yang qadim atau yang baharu. Benda qadim ke benda baharu tak kira, asal ke benda ada, dia lihat ke semua. Dia lihat roh, walau roh ni tak ada warna sekalipun. Dan dia lihatnya oksigen, tak ada bau, tak ada warna, tapi ada. Tiap-tiap benda ada, dia lihat ke semua. Maka baginya, bagi basar, 3 ta'alluq. Seperti pada samuk dahululah pada takrir dan surahan, dan juga pada dalil percaman. Supalah samuk dengan basar tu supa habis-habis. Benda ada sedia kala, zat dia dan sifat dia lihat sedia kala. Benda baru ada, boleh dia lihat sedia kala pada masa ada. Bila ada perkara tu dia lihat, baru lihat. Semasa perkara baru ada. Itu tanjizi hadis nama dia. Kalau begitu kejaplah kata ada basar padanya ta'ala, dan kejap pula tak butanya ta'ala. Penjagaan ini satu ingatan, satu jaga, takut silap faham. Wajib di atas kita i'tikad kata nyata Tuhan dengan ilmu dan dengan samuk dan dengan basar itu dengan masing-masing tagan, yakni suku-suku, sebagai nyata yang sempurna. Makna kalau ada samuk saja, tak ada basar, tak ada ilmu, cukup dah. Allah Subhanahu wa ta'ala nyata bagi dia semua perkara dengan ilmu dia. Kalau tak ada samuk basar, cukup dah. Kalaulah basar saja, tak adanya samuk, tak ada ilmu, cukup. Nyata bagi Allah perkara hak ada tu, tak kena ada ilmu. Itu mesti kita kena i'tikad begitu.
Apabila dah cukup dengan sama, nak apa basar. Bila cukup dah sifat ilmu, nak apa lagi sama basar. Ada ilmu dah. Ini bukan masalah pilih, jawab dia. Masalah ni, masalah sifat ni bukan masalah pilih. Serupa kita ni mengambil tepat, bukan masalah kita pilih. Sifat zati bagi kita, diri kita pasti kena ambil tepat. Kena ada di tepat lah. Bukan kata pilih aku nak ambil tepat. Orang ni kata aku tak usah ambil tepat. Dah sifat orang panggil sifat nafsi nama dia. Ni sifat bagi Allah lazim. Sifat wajib akli. Mustahil Allah tidak bersifat dengan dia. Walaupun sempurna dengan satu sifat tu. Nisbah tahu, bila Allah tahu benda suara dia tahu lagu mana. Benda tak suara dia tahu, habis dah, cukup dah. Tak ada sama pasar pun tak apa dah. Wallahu a'lam. Bahasan sifat kalam. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu kalam, iaitu kalam nama bagi satu perkara, satu sifat yang ada ia perkara pada zatnya ta'ala. Bukanlah sifat kalam yang kita duduk bercara ini nama bagi berkata-kata dan bercakap, sebagaimana disangka oleh orang-orang awam kita. Segera faham bila kata kalam, orang Melayu kita, tak saya kata orang awam, orang Melayu dengan secara umum, dia kata makna bercakap, makna berkata. Cuba tengok kitab-kitab Melayu kita, bila tarjamah sifat kalam, kitab dulu daripada Pak Daen ni, dia tarjamah dengan makna berkata semua, berkata-kata. Berkata-kata ni dalam bahasa Melayu makna bercakap. Maka hak kita duk bercara sifat kalam, hak kata yang ke-13 daripada sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib atas mukallaf mengetahui, dan yang ke-7 daripada sifat ma'ani, bukan kalam dengan makna berkata-kata. Bukan hak tu. Sekalipun kita tak nafi Allah bersifat dengan berkata-kata, kita wajib i'tikad Allah berkata-kata. Ijma', boleh kata ijma' ulama, tidak ada di sana khilaf tentang Allah berkata-kata. Kerana nas yang sarah daripada Al-Quran dan Al-Hadis tentang Allah bercakap. Allah bercakap dengan malaikat, Allah bercakap dengan tu Adam, Allah bercakap dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bercakap dengan Nabi Musa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bercakap dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu, dia bercakap dengan kita. Allah bercakap dengan kita, dia bercakap dengan kita hak melampau diri, kita hak jatuh parit, kita hak telajak jalan. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dia panggil, dia berkecek dengan kita. Allah, dia rahmat, dia baik dengan kita. Dia selalu dia bicara dengan kita. Wahai orang-orang yang melampau, yang telajak di atas diri, wak zalim kau diri sendiri, telajak perak dah, lakah kek dah. Lakah kek tu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Jangan kata aku azab semata mung. Ada jalan lagi, ada tempat U-turn, ada tempat kona klik semula. Jangan pergi ya, kona klik semula. Mari sama aku bertaubat. Tak apa, aku boleh apung, aku boleh maaf hak mun salah dia. Allah dengan kita. Itu makna Allah Rahman. Dia kasih saya dengan kita. Kita jangan putus asa. Jangan kata aku ni neraka mata dah, tak ada jalan dah aku. Dah. Kita dengan Allah, Allah Arhamur Rahimin.
yang lebih rahmat, lebih kasih saya daripada segala orang hak kasih saya. Siapa hak kasih saya pada kita? Ibu kita, bapa kita hak kasih sekali kepada kita. Allah lebih lagi. Bila lebih lagi, dia tak kata dia nak mengazabkan kita. Dia bila kita salah dia tak boleh maaf, dah.